Belum jelas nak tanya Ustaz. Dekat Madinah tu kan ada telaga dekat Madinah. Ada telaga yang beracun tu, yang Nabi Muhammad ludah dalam tu. Apa nama telaga tu Ustaz? Saya tak pasti yang tu. Tapi ada satu telaga yang jemaah selalu pergi lah. Apa nama dia? Saya tak ingat. Tapi yang tu dia biasanya ziarah tambahan lah, travel buat kan. Ramai orang pergi lah. Tapi saya tak tahu lah sebab memang air keluar banyak. Tak tahulah. Yalah, kata perigi tu katakan beracun dulu kan. Lepas tu bila Nabi Muhammad nak minum, orang-orang kampung tak bagi. Dia beracun, takut Nabi sakit. Lepas tu Nabi Muhammad ludah dalam telaga tu, air tu langsung hilang racun. Tu nama telaga tu apa tak tahu, tak ingat lah. Tanya kau Ustaz tahulah. Saya tak pasti, tapi adalah satu telaga yang katakan Nabi ludah. Tapi kisah dia saya tak pasti macam mana, sebab saya pun tak pernah sampai lagi. Cuma ramai lah orang pergi. Tak tahu lah anak makcik pergi hari tu. Dia ada cakap kan, dia kata sebahagian orang kadang pergi sampai masuk dalam botol air kan, lepas tu bawa balik Malaysia nak bagi orang sembuh. Wallahualam. Dari segi keberkatan sampai macam tu, wallahualam lah. Kalau ada yang terbaik air Zam-Zam lah. Wallahualam. Tak maaf, saya tak tahu pasti. Tak apa. Saja tanya ke Ustaz. Ustaz tahu nama. Telaga Izik tak silap saya. Izik ke nama? Saya tak pasti. Izik macam tu lah bunyi dia. Yang itulah yang jemaah selalu pergi. Memang dalam cerita dia kata Nabi ludah, tapi saya baru tahu lah sebab yang macam puan beritahu tu. Saya tak tahu sahih ke tak sebab saya tak check lagi lah. Okey, boleh kita mula dah 9 tu. Dah kat 9 tu dah. Baik. Saiman ada tak? Saiman tak ada? Ada Ustaz ada. Ada tadi, tapi dah ada tadi. Tadi nampak Aiman punya. Okey. Malah ni ya. Kita mula ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Nahmaduhu, kita memujinya. Wa nasta'inuhu, kita memohon pertolongan daripadanya. Wa nastaghfiruh, kita memohon keampunan daripadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita memohon perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala daripada segala kejahatan-kejahatan yang ada pada diri kita. Wa na'udzu billahi min sayyiati a'malina, dan kita berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada segala kejahatan-kejahatan amalan perbuatan kita. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala yang satu dan tiada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahawasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan hamba-Nya dan rasulnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala memberikan lagi kita kesempatan pada hari ini untuk bersama-sama kita mentadabbur ayat Al-Quran, mendalami tafsirnya, yang mudah-mudahan akan menambahkan lagi
keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan di dalam Al-Quran surah Anfal, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya mereka orang-orang yang beriman adalah apabila mana mereka ini disebut nama Allah Subhanahu wa taala, gementar hati dia. Ini sifat orang mukmin. Apabila mana disebut nama Allah, datang gerun dalam diri dia, takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila mana dibacakan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, bertambah lagi keimanannya, semakin meningkat keimanannya, dan hanya kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala mereka bertawakal. Jadi alhamdulillah, antara faedah di dalam kita mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran, tafsir dan tadabbur, akan menambahkan keimanan kita dan ketakwaan kita, dan seterusnya menambahkan lagi ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada minggu-minggu yang sebelumnya kita dah tengok dah tafsir suratul Adiyat, suratul Qari'ah, dan kita telah dengar suratul Takatsur, kita dah dengar suratul Asr, kita dah dengar suratul Humazah. Kebanyakan surah-surah ini menggentarkan hati kita, menakutkan kita di atas apa yang kita akan hadapi pada masa yang akan datang, sama ada ketika mana pada hari kiamat ataupun selepas kita dibangkitkan untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Dan pada hari ini kita tambahkan lagi ketakutan kita. Bukan suruh takut ni terus tak nak hidup. Tambahkan takut ni supaya kita nak tambahkan lagi ibadah kita kepada Allah, supaya kita bertambah-tambah lagi waspada dan hati-hati di dalam kehidupan kita, untuk kita tidak sama sekali lalai dengan kehidupan yang sementara, dan tidaklah kita ini bersenang-senang untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi insya-Allah pada hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan membincangkan suratul Zalzalah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan dan memberikan kefahaman kita untuk mendalami ayat ini insya-Allah. So kita minta Ustaz Aiman untuk membaca suratul Zalzalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, terima kasih di atas bacaan tadi kepada Ustaz Aiman. Suratul Zalzalah merupakan surah yang ke-99 di dalam Al-Quran. Dan suratul Zalzalah ada perbincangan yang mengatakan bahawasanya suratul Zalzalah diturunkan di kota Makkah Al-Mukarramah sebelum hijrah baginda Nabi SAW ke Madinatul Munawwarah. Maka surah ini dikenali sebagai surah Makkiyah. Dan ada juga pandangan yang mengatakan bahawasanya suratul Zalzalah
diturunkan selepas daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah Al-Munawwarah, maka dikenali ia dengan sebagai surah Madaniyah. Adapun yang paling asah dan paling rajih sekali adalah Suratul Zalzalah diturunkan sebelum daripada hijrah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dikenali sebagai surah Makkiyah. Suratul Zalzalah ada 8 ayat. Walaupun ianya 8 ayat, tetapi ia boleh memberikan ketakutan, menambahkan lagi kegerunan kita, dan seterusnya menambahkan lagi keimanan kita kepada hari kiamat, hari pembalasan, seperti mana yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau kita lihat di ayat yang pertama di dalam suratul Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila mana bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Dan dua ayat yang terakhir pula, kalau kita lihat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau kita tengok di ayat pertama di dalam suratul Zalzalah dan dua ayat yang terakhir ni, kedua-dua ini memberi makna goncangan. Ayat yang pertama menceritakan keadaan manusia ataupun keadaan bumi yang digoncangkan. Dan ayat yang dua yang terakhir di dalam suratul Zalzalah menceritakan kepada kita betapa bergoncangnya hati kita apabila mana kita bertemu dengan Tuhan nanti. Setiap apa yang kita lakukan, walaupun sebesar zarah, baik yang baik ataupun yang buruk, semuanya itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. So daripada awal sehingga akhir, ataupun pada awal Allah Taala kita akan berkenaan dengan goncangan bumi, tapi di hari akhirat nanti pun hati kita juga akan turut bergoncang. So ada kesinambungan setiap ayat-ayat di dalam 8 ayat suratul Zalzalah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan kalau kita lihat apabila mana berlakunya goncangan ketika mana di hari akhirat nanti, tidak ada satu pun daripada manusia yang akan terselamat ketika mana goncangan ataupun gempa bumi tersebut berlaku. Dan ketika mana kita di hari akhirat nanti, hati kita turut bergoncang. Tak ada pun satu manusia yang akan terlepas pada hari tersebut, melainkan mereka di dalam keadaan ketakutan, menunggu setiap amalan mereka akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. So macam saya katalah, ayat yang di pada awal dan ayat yang akhir ada kesinambungan yang memberi makna goncangan itu sendiri. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan kalau kita lihat di dalam ayat yang pertama, iza zulzilatil ardu zilzalaha, iza zul, tu kena bezakanlah makhraj cara kita sebut zal, cara sebut huruf zal, lidah kita kena keluar sikit daripada, lebih sikit daripada gigi kita, dan lidah kita ada dekat atas gigi ni lah, gigi yang atas ni, iza, za. Dan zai dia ke dalam sikit lah, za. So kena pandai bezakan makhraj ni supaya tidaklah kita tersalah ketika mana kita membaca Al-Quran. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Okey, ayat zalzalah dia asal daripada perkataan zallah. Zallah ni maksudnya terketar-ketar, dia punya kaki dia. Kaki dia terketar-ketar, tetapi bukan disebabkan penyakit yang berada dalam badan dia, ataupun apalah yang penyakit-penyakit, ataupun contoh otak dia ke tak boleh nak memberikan arahan ataupun link, nak bagi link pada dia punya kaki dia untuk berdiri dengan baik, bukan sebab tu. Tetapi kaki tersebut terketar-ketar disebabkan ada perkara di luar.
faktor-faktor luaran yang menyebabkan kaki kita tak boleh duduk ataupun tak boleh berdiri dengan betul sehingga menyebabkan terketar-ketar. Okey, itu yang pertama lah. Okey, dan lebih tepat lagi ia merujuk kepada goncangan bumi yang berterusan. Sebab tu zallah, dia sebut dua kali, zalzalah. Zalzalah. Makna kata ianya akan berguncang sepanjang waktu, sepanjang masa. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita tengok al-zalzalah, ada kalimah alif lam di sana, menunjukkan kepada kita bahawasanya tidak ada goncangan yang pernah berlaku sebelum daripada ni. Mana kata sebelum ni kita dah pernah tengok dah ada berita gempa bumi dan sebagainya. Tetapi ketika mana pada hari kiamat nanti, hari akhirat nanti, tidak ada goncangan ataupun gempa bumi yang pernah berlaku sehebat tu sebelum ni. Mana kata yang berlaku dekat Indonesia contohnya, yang menyebabkan tsunami dan sebagainya. Kehebatan goncangan tersebut tidak pernah berlaku sebelum ni dan tidak akan berlaku selepas daripada tu. Mana kata goncangan yang berlaku pada bumi pada kita itu sangat-sangat hebat dan sangat-sangat kuat, tidak pernah berlaku sebelumnya dan tidak akan berlaku lagi selepas daripadanya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Dan kenapa terjadinya goncangan pada bumi pada ketika itu? Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan pada kita di dalam ayat yang kedua, di dalam suratul Zalzalah, kita boleh lihat wa akhrajatil ardu athqalaha, dan pada ketika itu bumi akan mengeluarkan segala isi-isi yang dikandungnya. Okey, saya bagi satu analogi. Kalaulah badan kita, kan, kita ada makan benda yang beracun contohnya, ataupun kita diracuni, makan makanan yang kata tak elok. Bila kita makan, perut kita akan jadi sakit dan bergoncanglah, berkerucut. Dan bila selepas daripada itu menyebabkan kita muntah dari badan kita. Dan begitulah analoginya yang berlaku pada bumi. Ada riwayat mengatakan bahawasanya apa yang menyebabkan bumi bergoncang pada ketika itu sehingga menyebabkan dia memuntahkan segala apa yang berada di dalamnya adalah kerana bumi dah tak mampu nak tampung mayat-mayat orang-orang kafir yang banyak dosanya, yang banyak ingkarnya dengan Tuhannya. Maka pada ketika itu dia pun bergoncang, dan bila bergoncang muntahlah semua yang berada, mayat-mayat yang berada di dalam perkuburan pada ketika itu daripada orang-orang kafir, semuanya akan terkeluar daripada muka bumi. Dan ada juga yang mengatakan bahawasanya bumi dah stres sangat, duduk di atasnya tu ramai orang dah buat kekufuran, kemaksiatan di atas muka bumi. Maka pada ketika itu bergoncanglah bumi, kan. Kita kalau ditimpa dengan pelbagai masalah, pelbagai bencana menyebabkan kita stres sehingga menyebabkan kita marah. Begitu juga yang berlaku pada bumi. Dia tak sanggup dah nak tampung dosa-dosa yang dilakukan, maksiat-maksiat yang dilakukan oleh manusia di atas muka bumi. Keingkaran yang mereka lakukan di atas muka bumi menyebabkan dia bergetar, bergoncang, dan selepas daripada itu dikeluarkanlah semua isi-isi di dalam perutnya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Maka ada juga pandangan yang mengatakan bukan mayat-mayat yang keluar, bukan jenazah-jenazah yang keluar, tetapi yang keluar adalah emas-emas, perak-perak, kan, semuanya akan dikeluarkan, isi-isi khazanah-khazanah bumi yang sangat berharga pada ketika itu akan keluar daripada perut bumi, keluar di permukaan bumi. Okey, yang pada asalnya semua khazanah-khazanah yang menjadi hawa nafsu manusia, siapa tak suka emas, siapa tak suka perak, semua suka. Benda ni boleh buat jadi kita kaya. Tetapi pada ketika itu apabila mana emas-emas ni keluar, perak-perak ini semua keluar, tak ada siapa pun duk ambil tahu dengan emas dan perak ni. Dan inilah sepatutnya pandangan seorang mukmin kepada harta-harta, khazanah-khazanah dunia yang hanya bersifat sebentar.
Bila berlaku kiamat, tak ada siapa pun nak ambil tahu. Rumah hang besar ke, hang banyak tanah ke, mai hang banyak ke, semua takkan ambil tahu. Okey, sebab apa? Semua duk fikir apa yang akan berlaku sekarang ni. Sama juga begitulah di dalam kehidupan kita. Sebelum sampai saat ini, pandangan seseorang mukmin kepada harta-harta yang berada di atas muka bumi ini, dia kena pandang macam mana orang yang akan berlaku, yang akan hadapi ketika mana di hari akhirat, di hari kiamat nanti. Semua itu tidak berguna, melainkan amalan-amalan yang dia akan bawa nanti berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kemudian selepas daripada tu di dalam ayat yang ketiga, wa qala al-insanu ma laha, dan bertanya manusia-manusia yang ketika itu berada di atas muka bumi, mereka berkata, malaha, apa dah jadi ni? Apa yang dah berlaku ni? Apa yang tak kena dengan bumi ni? Sebahagian para ulama mengatakan bahawasanya yang dok tanya ni adalah orang kafir yang tidak percaya yang akan berlakunya hari kiamat. Mereka dok rasa bumi ni akan sepanjang masa, tidak ada pengakhirannya, tidak ada hari kiamat. Maka mereka yang tak beriman pada hari akhirat, tak beriman pada hari kiamat, tidak beriman pada hari pembalasan, maka pada ketika itu mereka saling bertanya, apa yang dah berlaku pada bumi ni? Kenapa boleh jadi berguncang macam ni, tak berhenti-berhenti lagi? Okey. Dan orang-orang mukmin, mereka ni mereka yang beriman, tahu akan ada hari kiamat, tahu akan berlaku ada hari pembalasan, maka mereka pada ketika itu dah tahu, kiamat dah dekat, nak dekat dah kehancuran bumi, maka mereka bersiap sedia untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang kata semua ni akan ditanya oleh manusia. Mana kata dalam hal konteks ayat ni, tak kisahlah orang mukmin ke, orang kafir ke, pada ketika itu mereka semua juga akan berada dalam keadaan ketakutan dan bertanya apa dah jadi dengan bumi ini. Dan yang paling tepat sekali adalah merujuk kepada orang-orang kafir yang tidak beriman pada hari kiamat dan hari akhirat, maka mereka pada ketika itu dalam keadaan gelisah, tak tahu nak buat apa dan bertanya apa yang akan berlaku selepas daripada itu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kemudian di dalam ayat yang keempat kita boleh lihat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan menyampaikan beritanya. Okey, sebelum ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita dah biasa dah baca surah Yasin. Ingat tak surah Yasin, Allah Taala sebut al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala menutup mulut-mulut mereka. Okay, dan kemudian selepas daripada itu tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka yang akan menjadi saksi di hari akhirat nanti di atas apa yang mereka lakukan di atas muka bumi. Ini ayat Yasin, surah Yasin kita dok baca selalu. Okay, dekat sini Allah Subhanahu wa taala terangkan pada kita bahawasanya bukan takat tangan kita saja, kaki kita saja yang jadi saksi, ataupun apa saja anggota yang ada pada diri kita, kulit-kulit kita yang akan jadi saksi di atas perbuatan kita. Tetapi sebenarnya bumi juga akan menjadi saksi di atas setiap perbuatan yang dilakukan oleh satu-satu manusia di atas muka bumi. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Mana kata di setiap inci tempat yang kita lalu, yang pernah kita lakukan, sama ada amal kebaikan ataupun amal kejahatan, setiap inci daripada bumi ni yang kita duk lalu tadi, kita buat dengan amalan tadi, bumi akan menjadi saksi di atas apa yang kita lakukan. Sebab tu pada hari kiamat tak ada siapa pun yang boleh selamat, melainkan semua apa yang dilakukan akan ada saksinya. Yang dulu waktu kalau kita masuk mahkamah, kalau orang tuduh kita satu-satu benda, kita boleh argue dengan apa yang kita, dengan lidah kita.
Kita boleh kata aku tak buat, tapi waktu tu Allah Ta'ala tahan lidah kita, tutup mulut kita, tak boleh cakap apa pun, melainkan pada ketika itu semua anggota tubuh badan kita, jugalah bumi yang kita duduk atas ni sekarang ni, semua yang akan menjadi saksi di atas setiap perbuatan yang kita lakukan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang kelima, bi anna rabbaka awhalaha, kerana sesungguhnya Allah telah memerintahkan sedemikian kepada bumi. Okay, so ayat yang pertama dan ayat yang kedua ni, ada para ulama mengatakan bahawasanya ini berlaku ketika mana tiupan sangkakala yang pertama. Berlakulah kiamat, kematian dan semuanya. Kemudian pada ayat yang ketiga dan ayat yang keempat juga yang kelima, ini berlaku ketika mana selepas daripada sangkakala yang kedua. So mana kata tadi di dalam ayat ketiga, waqala al-insanu ma laha, dan manusia bertanya apa yang telah berlaku. Okey. So orang-orang bila mana dibangkitkan, mereka dalam keadaan terbingar-bingar lah. Baru je duk rehat sekejap, ada dalam satu ayat yang lain, saya dah lupa ayat Quran tersebut, bila dimatikan tiba-tiba dibangkitkan. Sebab tu dia kata waqala al-insanu ma laha, dan manusia bertanya apa yang telah berlaku ni. Kan tiba-tiba baru dia mati, tiba-tiba dibangkitkan terus untuk dihitungkan segala amalan-amalan perbuatan mereka. Dan ketika mana mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti, bumi pun akan terus ada bersama untuk menyaksikan, untuk menjadi saksi di atas setiap perbuatan yang dilakukan ketika mana di atas muka bumi. Dan ini kita boleh lihat di dalam ayat yang kelima tadi, bi anna rabbaka awhalaha, dan begitulah arahan ataupun yang Allah Subhanahu wa taala telah suruhkan kepada bumi untuk menjadi saksi pada ketika itu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebab tu Abdullah ibn Umar, anak kepada Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia ni kalau solat sunnah, ada satu riwayat mengatakan dia akan, kalau dekat dalam masjid tu, dia akan solat sunat dekat pelbagai tempat. Mana kata bila dia dah solat sunat satu, lepas tu dia solat, bila solat sunat yang seterusnya dia ke depan sikit solat sunat lagi, tempat lain ke tempat lain. Ditanya kenapa dia lakukan tu, supaya dia kata supaya setiap inci-inci bumi ini akan menjadi saksi di atas segala amalan yang telah aku lakukan ketika mana aku hendak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dihitung segala amalan perbuatan aku. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kemudian di dalam ayat yang ke-6, Allah Ta'ala menyebutkan kepada kita, Yawma idhin yasdurun nas, Yawma idhin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Pada hari itu manusia akan keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok, berkumpulan-berkumpulan, untuk diperlihatkan kepada mereka setiap amalan yang mereka lakukan. Ini Allah Ta'ala gambarkan kepada kita. Bila kita dibangkitkan daripada kubur kita nanti, yang dulunya setiap yang kita lakukan kalau boleh mesti dengan keluarga lah kan. Kalau nak pergi mana-mana, nak pergi shopping ke, nak pergi beli barang ke, mesti kita pergi dengan family kita. Tetapi bila kita dibangkitkan nanti, bukan begitu keadaannya. Kerana manusia bila mana dibangkitkan, mereka akan dibangkitkan mengikut kumpulan-kumpulan, akan dibahagi mengikut kumpulan-kumpulan, mengikut kategori amalan-amalan dan perbuatan-perbuatan yang telah dia lakukan di atas muka bumi ini. Maka sesiapa yang sentiasa berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sentiasa melakukan apa yang telah diajar oleh Allah Azza wa Jalla, dituntut oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, maka insya-Allah pemimpinnya nanti, ketua dalam kumpulannya nanti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataupun kadang-kadang ada orang yang mungkin dia suka bersedekah, nanti dia akan bangkitkan juga dalam kumpulan yang mana kategorinya suka bersedekah.
Dan ada juga ketua yang akan memimpin kumpulan tersebut yang mana dia pun juga turut suka bersedekah. Okay, so kita dibangkitkan nanti mengikut kategori-kategori perbuatan amalan yang telah kita lakukan. Sama ada kita di dalam kumpulan yang baik, yang akan masuk syurga, yang akan masuk syurga tanpa hisap ataupun dengan hisap dan sebagainya, semua ini akan dibahagi-bahagikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengikut apa yang telah dia lakukan ketika mana dia berada di dunia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Tapi dia tak ikutlah, ada halang-halang ni kan. Nak PRU ni, kita taklah bangkitkan mengikut parti politik. Sebagai orang kadang-kadang guna dalil dan sebagainya, kata nanti nak dibangkitkan mengikut ketua yang dia undi. Ini semua adalah fahaman yang tidak baik dan tidak bagus lah. Jangan terlampau gulu di dalam benda ni sampai kita melebihi daripada Rasulullah. Kita kalau boleh nak dibangkitkan di belakang, kita berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita nak dibangkitkan belakang guru-guru kita dan sebagainya. Guru paling besar sekali adalah Rasulullah. Dialah yang akan beri syafaat kepada kita dan sebagainya. Jadi kadang-kadang ada sebahagian pandangan ataupun kefahaman yang mengatakan hang kena ikut aku, ikut tok guru ni dan sebagainya, sebab nanti hang nak dibangkitkan dengan tok guru ni lah. Tok guru ni lah yang akan tolong hang nanti dekat hari akhirat nanti. Jangan macam tu sama sekali. Yang boleh beri syafaat ketika mana di hari akhirat nanti tak lain tak bukan adalah Allah Subhanahu Wa Taala, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan izin Tuhannya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dan di dalam ayat yang ke-6 ni Allah Taala kata liyurau a'malahum, dan akan ditunjukkan, akan dipaparkan segala apa yang telah kita lakukan di depan kita di hari akhirat nanti. Kita boleh tengok dalam surah Haqqah, Allah Ta'ala menyebutkan فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُهَا أُمُقْرَؤُ كِتَابِيَهْ. Pada satu hari nanti ada satu golongan daripada golongan orang yang mana akan menyambut buku catatan amalan dia dengan tangan kanan. Ha umuqra'u kitabiyah. Sampai dia bangga, dia syok sangat, dia seronok sangat dengan buku catatan yang dia dapat dengan tangan kanan tersebut. Dia suruh dia macam, tengoklah buku catatan amalanku, aku berjaya. Seolah-olah nanti kita akan dapat report card nanti. Di atas setiap apa yang kita lakukan, orang yang dapat dengan tangan kanan, disebabkan kebaikan-kebaikan yang dilakukan, dialah orang yang paling bahagia sekali. Dia orang yang paling seronok sekali ketika mana di hari itu. Sehingga dia nak tunjuk pada orang lain, lihatlah buku aku ni. Banyak amalan yang aku lakukan dan tempat aku ni kat syurga nanti. Dan ada juga satu golongan yang mana Allah Ta'ala sebut, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Ada satu golongan yang mana dia akan dapat buku catatan dia dengan tangan kiri dan daripada belakang, dan dia kata alangkah baiknya aku tak dapat buku catatan ni. Sebab siapa nanti di padang mahsyar nanti, kalau dia dapat buku catatan dia dengan tangan kiri, seperti mana dalam ayat tadi, hidup dia dah tak senang dah, hidup dia dah sedih dah, dalam keadaan ketakutan sebab duk tunggu apa yang akan berlaku ketika mana nanti apa yang akan berlaku ataupun apakah azab yang Allah Subhanahu Wa Taala akan timpakan kepada dia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan faman ya'mal mithqala dzarratin faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ketika mana setiap amalan perbuatan kita nanti dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada satu pun yang akan terlepas daripada hitungan Allah yang adil. Walaupun sebesar-besar zarah amalan kita, sekecil-kecil amalan kita, semuanya akan dihitung oleh Allah, baik yang bagus ataupun yang buruk. Okay, zarah, sebesar zarah kita panggil kan, partikel. Benda yang memang kita tak nampak. Okay, kalau kita bersedekah benda-benda kecil, kurma ke, sebiji kurma ke, benda tu masih nampak lagi. Tak sebesar zarah lagi.
Apa dia benda yang sebesar zarah ni? Motif di setiap amalan perbuatan yang kita lakukan. Contoh, kalau kita solat, kita puasa, kita zakat. Kita ambil solat lah. Dia solat fardu je. Tak solat sunat apa lagi ni? Solat fardu je. Apa motif niat yang dia lakukan solat tu? Adakah dia solat kerana Tuhan ataupun dia solat kerana nak tunjuk orang bahawasanya dia ni solat? Ataupun contoh dia ni puasa, adakah dia puasa kerana betul kerana Allah ataupun dia tunjuk? Adakah dia bersedekah ni kerana Allah ataupun kerana tunjuk? Jadi niat yang dilakukan di setiap amalan yang dia lakukan tu, itulah yang dikatakan darah. Benda yang tak nampak ni, benda yang kita tak tahu dia buat kenapa, niat orang tu kita tak tahu kenapa. Jadi niat tu, semua itu nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan hitungkan seperti mana yang Allah Ta'ala telah ketengahkan di dalam surah Al-Zalzalah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, Said Qutb di dalam tafsir dia ada kata, sesungguhnya dekat sini setiap amalan kita akan diperincikan ketika ini, dan itulah azab yang paling teruk sekali. Maksudnya kata kat sini, orang yang mana menghadapi amalan-amalan dia akan diperincikan satu persatu nanti. Keadaan tersebut lebih azab lagi, lebih teruk lagi berbanding azab yang dia akan hadapi selepas daripada tu. Ni baru dihitung amalan dia. Keadaan dihitung amalan ni dicampur dengan ketakutan, berdebarnya, takut apa yang berlaku. Selepas daripada tu, lebih teruk lagi keadaan dia berbanding azab yang dia akan diterima di dalam neraka nanti. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, di setiap ibadah yang kita lakukan, amalan yang kita lakukan, luruskan niat kita dengan sebaik-baiknya. So kalaulah kita buat satu-satu, contohlah memang niat kita nak sedekah ke orang, tiba-tiba sampai satu masa waktu nak sedekah tu datang syaitan duk usik jiwa kita. Nak katanya, baiknya aku ni sedekah ke orang, sedekah ke anak yatim dan sebagainya. Waktu ni luruskan niat kita. Ya Allah, aku buat ni kerana kau ya Allah. Ampunkan dosa aku. Kata ampunkan dosa aku kalau ada riak dalam hati aku dan sebagainya. Bersihkanlah hati aku buat ni kerana kau. Supaya dengan ini bolehlah aku masuk ke syurga kau dengan izin kau. Buat macam ni. Perhatikan siap-siap. Setiap amalan yang kita nak buat, sebelum kita nak buat, kita stop sekejap, betulkan niat kita dulu, buat betul-betul kerana Allah, kita laksanakan supaya amalan kita tidak sia-sia dan tidaklah ia nanti akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana kita di hari akhirat nanti. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. So ayat ni walaupun dia 8 ayat, kalau kita baca terjemahan pun sebenarnya dah menakutkan dan menggoncangkan hati kita. Tapi bila kita tadabbur, dia lagilah menakutkan kita lah. Daripada awal asalnya menunjukkan kegoncangan, ketakutan yang berlaku pada hari kiamat. Tetapi bila kita dekat depan Allah Subhanahu Wa Taala nanti pun akan menggoncangkan hati kita, duk tunggu apakah ia akan berlaku selepas daripada tu. Dan ayat ni kalau dibaca sekali lalu pun boleh mengguncangkan hati kita. Dan beruntunglah bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana dalam surah Anfal yang saya sebut tadi, bila disebut nama Allah, bergetar hati dia, takut dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila mana disebut ayat-ayat Allah, dibacakan ayat-ayat Allah daripada Al-Quran, makin bertambah keimanan dia dan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibn Mas'ud ada mengatakan bahawasanya dalam Al-Quran, ayat yang paling ahkam sekali, ayat yang paling clear sekali tentang tujuan kehidupan adalah suratul Zalzalah. So, kita nampak daripada ayat ni, apa lagi yang kita nak kat dunia ni? Melainkan kita hanya sediakan apa yang termampu, yang boleh kita bawa bekal jumpa dengan Tuhan. Nak bangga apa sangat kat dunia ni? Sebab apa semua yang di dunia ni akan hancur belaka, melainkan amalan-amalan yang akan menjadi saksi
di depan Tuhan nanti. As-Sa'sa'ah, dia merupakan tabi'in. Dia ada mengatakan bahawasanya aku harap kalau boleh adalah surah lain yang boleh memalingkan aku daripada surah ni, tetapi tidak, suratul Zalzalah ni sangat-sangat menarik perhatiannya. Dan Ka'ab juga mengatakan bahawasanya di dalam suratul Zalzalah ni tidak pernah lagi diceritakan di dalam kitab-kitab yang sebelum ni. Hatta di dalam Taurat ataupun di dalam Injil, tak pernah lagi ada ayat yang Allah Ta'ala ceritakan sama seperti dalam suratul Zalzalah. Maka dalam suratul Zalzalah ni sangat terperinci berkenaan dengan hari kiamat yang akan berlaku, keadaan yang akan berlaku pada ketika hari itu, dan apa yang akan berlaku ketika mana kita dibangkitkan nanti berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, jadi fahamilah hakikat kehidupan kita ni, yang tak lama lagi kita akan mati. Mungkin esok, mungkin lagi, tak kiralah tua ke muda ke. Setiap hari kita persoalkan kita punya amalan kita, kehidupan kita ni. Hari ni apa? Berapa banyak dah aku baca Quran? Berapa banyak dah aku istighfar kepada Allah? Berapa banyak dah aku sedekah ke Allah, dekat orang miskin dan sebagainya. Kita hitung amalan-amalan kita dulu siap-siap. Dan adakah aku dah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Berapa banyak dah maksiat yang aku lakukan? Kalau kita duk pandang macam ni, kita akan rasa Allah, kan? Tak ada apa pun lah yang kita boleh bawa melainkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, agar Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita ke dalam syurganya, insya-Allah. Okay, ada apa-apa soalan ke? Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya tadi Ustaz kata semua umat manusia ni akan takut dengan Allah Ta'ala bila berlaku di hari kiamat nanti kan, dan mengikut surah tu. Jadi kan kalau macam orang yang kuat beriman tu, macam para ulama tu, dia orang pun takut juga Ustaz. InsyaAllah. So kedudukan kita nanti, keadaan kita di hari kiamat nanti bergantung pada amalan kita lah. Secara umumnya manusia akan takutlah dengan apa yang akan berlaku selepas daripada tu. Walaupun dia ulama, walaupun dia orang yang salih, tetapi dia tak lepas juga daripada melakukan dosa dan sebagainya. Jadi ketakutan itu ada. Tapi adakah Allah Subhanahu Wa Taala akan menenangkan hamba-hambanya yang beriman kepadanya, yang soleh dengannya, yang sentiasa melakukan kebaikan, yang sentiasa meninggalkan kemaksiatan? Pasti ada juga ganjaran tersebutlah. Pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan tenangkan mereka. Sebab tu bila kita di hari akhirat nanti, ada orang yang masuk syurga tanpa hisap, dia berjayalah. Ada orang yang dihisap, lepas tu nanti nak kena lalu titian sirat, nak lalu titian sirat pula. Ada juga golongan-golongannya, ada yang sepantah kilat, ada yang sekelip mata, ada yang merangkak dan sebagainya. So banyak keadaan-keadaan tersebutlah bergantung pada amalan kita. So mudah-mudahan kalaulah kita ni daripada golongan yang baik, yang mengikuti suruhan Allah, meninggalkan segala larangannya, mudah-mudahan Allah Ta'ala tenangkan hati kita lah ketika mana kita di padang mahsyar nanti. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Sama. Ustaz, saya nak tanya sikit Ustaz. Ya, saya Puan Nobi. Adakah surah yang kita baca sekejap ni, Zalzalah ni, adakah persamaannya dengan kita membaca 2 kali tamat Quran? Betul ke Ustaz? Ada pandangan, ada beberapa riwayat lah yang mengatakan bahawasanya suratul Zalzalah menyamai, ada pertama riwayat mengatakan menyamai suku daripada Al-Quran. Barang siapa yang membaca 4 kali daripada suratul Zalzalah, seolah-olah dia membaca satu Al-Quran. Dan ada juga riwayat mengatakan bahawasanya suratul Zalzalah ni menyerupai setengah daripada Al-Quran. Jadi siapa yang membaca 2 kali daripada suratul Zalzalah, seolah-olah dia membaca satu Al-Quran. Jadi saya tak pasti sama ada yang dimaksudkan Rasulullah tersebut dalam hadis tersebut, ada perbincangan jugalah dari segi status hadis tersebut. Sama ada menyamai ini sama pahalanya ataupun isi kandungannya itu.
separuh daripada Al-Quran, sebab kalau kita tengok pun di dalam ayat-ayat ni pun menceritakan berkenaan dengan hari-hari akibat yang akan berlaku di hari kiamat nanti, ketika mana kita dibangkitkan. Semua isi-isi yang berada dalam suratul Zalzalah ni adalah di dalam ayat-ayat Al-Quran yang lain. So barang jadi makna daripada hadis tersebut adalah intipati daripada ayat tersebutlah, daripada surah tersebut yang menyerupai separuh daripada Al-Quran. Ataupun barangkali mungkin kalau kita baca tersebut dengan 2 kali ataupun 4 kali, seolah-olah pahalanya menyeramai satu Al-Quran. Tetapi siapa yang baca lebih banyak lah, kalau dia baca 1 juzuk satu hari tu ataupun khatam 30 juzuk Al-Quran dengan bacaan penuh, pahalanya mungkin lebih lagi lah. Cuma nak kata dia punya keagungan surah ini, dalam hadis-hadis yang macam saya sebut tadi, ada yang kata dia suku daripada Al-Quran dan ada yang kata separuh daripada Al-Quran. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.